Dengan kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Yang dihormati Puan Zuhairah atau lebih dikenali dengan panggilan Kak Ju, Ketua Wanita Amanah Negeri Perak. Puan Zaitun selaku Pengerusi Biro Tanah dan Tani Nasional merangkap Timbalan Ketua Wanita Amanah Negeri Perak. Puan Umi Faizah, Pengerusi Biro Tanah dan Tani Negeri Perak. Penceramah jemputan kita pagi ini Encik Abdul Aziz bin Ishak. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian. Terima kasih juga kepada pihak urustia yang saya rasa perlu kita perkenalkan, iaitu Puan Yusnima, juga merupakan setiausaha awal, dan Cik Putri Aisyah, Biro IT. Untuk pengetahuan semua, program ini sebenarnya julung kali diadakan. Dia ni dianjurkan oleh Biro Tanah dan Tani kerjasama di antara Biro Komunikasi dan Biro IT Awan Perak. Seterusnya, kalau kita tengok dekat sini, kita punya agenda hari ini. Kita akan bermula sepatutnya 9.45. Kita nak ambil dalam 1 jam lebih je untuk program ini. Jadi untuk tidak membuang masa lagi, saya menjemput Puan Umi Faizah binti Arif selaku Pengerusi Biro Tanah dan Tani Wanita Amanah Negeri Perak untuk menyampaikan sepatah 2 kata. Silakan Puan. Umi? Dah, Umi tak buka je. Ya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada Puan Moderator, Puan Rus yang kita kasihi. Yang dihormati Kak Ju, Ketua Awan Negeri Perak, dan Puan Zaitun, Timbalan Ketua Awan Negeri Perak, merangkap pengurusi Biro Tani dan Tanah Awan Nasional. Pimpinan-pimpinan Awan Negeri Perak, penceramah kita Encik Aziz dan semua yang sudi bersama kami pada hari ini, ahlan wa sahlan dalam program yang Umi yakin memberikan manfaat kepada semua yang dikasihi insya-Allah. Umi nak berpantun sedikit. Suasana pandemik menghantui kita. Jangan gundah, jangan gulana. Mari kita bertemu di maya pada sesama meraih ilmu berguna. Okey, tajuk kita hari ini dan insya-Allah kita akan sambung lagi pada minggu depan ialah nanas on nanas, ada memandang sinis dengan buah kurniaan Allah ini. Namun ia mempunyai pelbagai khasiat. Selepas ini, yakin kita akan mengubah paradigma kita dan terpegun dengan banyaknya manfaat buah kurniaan Allah ini. Siapa-siapa nak buang lemak pun boleh. Nak tulang sihat pun makanlah nanas boleh dijadikan pelbagai jenis masakan juga. InsyaAllah itu yang spesialnya pada hari ini. Nantikan terdapat 9 jenis nanas di Malaysia yang berkualiti. Tetapi antara yang baik ada yang terbaik Jadi insya-Allah kita dengarkan dari penceramah kita. Jom tanam nanas di keliling rumah kita. InsyaAllah ini pasti Encik Aziz boleh membantu. Sesi kedua nanti kita akan belajar cara penanaman dan penjagaan pula insya-Allah. Nantikan ada tekniknya. Sebelum tu Umi akhiri sedikit dengan pantun lagi. Buah nanas di luar pagar, tak perlu galah, tolong ambilkan. Kami ini baru belajar. Kalau salah, Cikgu Aziz tolong tunjukkan.
Itu saja, sekian dari Umi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih di atas ucapan tadi. Seterusnya saya rasa berbesar hati untuk menjemput Puan Zuhairah selaku Ketua Wanita Amanah Negeri Perak untuk menyampaikan kata-kata aluan. Silakan Puan Zuhairah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita bertemu lagi dalam sesi media ni. Kita nak tanam nanah pula hari ini. Saya mengambil kesempatan mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam menjayakan program ni, moderatornya, sekretariatnya, BIKOM-nya, Biro Taninya. Semoga apa yang kita buat ini memberi manfaat kepada kita yang sekarang ni sedang berkurung di rumah ya. Jadikanlah program-program ni sebagai kita nak merilis tension ya, untuk mencari ilmu supaya kita boleh mengadakannya buatnya pula di rumah kita. Mungkinlah kita ni tak ada tanah kan, macam Kak Ju sendiri di rumah ni ada kala jurai tepi rumah tu. Tetapi kalau Kak Ju tengok dalam Facebook mengenai tanaman ni, Kak Ju tengok orang Cina tu celah-celah batu pun dia tanam. Kan? Yang pentingnya ada kemahuan dan ingin mencuba. InsyaAllah. Kan? Kita ni bukannya nanti benda yang mahal, nak beli benih yang mahal. Apa-apa saja yang kita nak cuba, kita boleh cuba tanam. Sebab ini sebenarnya kreativiti kita dan kata kalau orang tutup kata dulu tangan sejuk, insyaAllah apa menjadi. Macam Kak Ju ni memang tangan panas. Pasal pegang sudut dengan kuali, dia sedang panas. Okay. Kak Ju harap video-video macam ni nanti kita boleh sebarluaskan kat luar kepada grup-grup di kawasan-kawasan supaya ianya beri manfaat kepada terutamanya kaum wanita di luar sana. Terima kasih juga Kak Ju nak mengucapkan kepada penceramah kita yang sebenarnya kita belum pernah bertemu pun. Terima kasih banyak-banyak di atas kerjasama yang diberikan. Kalau tadi Umi pantun, Kak Ju sekadar nak cakap terima kasih daun keladi. Kalau kami panggil esok, joinlah lagi. Kan? Terima kasih banyak-banyak. Dan semoga video kali ini memberi manfaat kepada semua. Dan semoga kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kak Ju kerana sudi meluangkan masanya untuk bersama-sama kita di dalam program pagi ini. Banyak kata-kata semangat. Apa Kak Ju kata tadi? Tangan panas Kak Ju. Macam mana nak tahu tu ya? Harap-harap program hari ini janganlah kita pun santai-santai je kot hari Ahad kan. Sebab mana tahu kadang-kadang mungkin ini boleh menjadi punca pendapatan kita ke, ataupun kita boleh dengan idea-idea ataupun info-info yang bakal kita berkongsi nanti dengan Cik Aziz. Mungkin ada banyak idea di zaman-zaman PKP ni, mungkin kita boleh buat sendiri. Okey, sekarang kita sebelum kita meneruskan rancangan program kita hari ini, kita kenali sikit biodata penceramah kita, iaitu ada tertera di skrin. Beliau nama diberi adalah Abdul Aziz bin Ishaq, berumur 30 tahun, muda lagi orangnya tu.
Jadi tempat tinggal Prima Tapah, residensi Prima Tapah. Orang Tapah lah, orang Umi orang Umi. Jadi pekerjaannya muda lagi sudah menjadi seorang usahawan, sangat impress bila kita dengar. Dan dah buat tanaman nanas MD2 dan Krista Honey. Maksudnya 2 tahun pengalaman dah jadi usahawan. Ni yang banyak soalan yang boleh kita simpan semasa Q&A session nanti, banyak yang kita nak tanya kan. Okey, kita teruskan lagi sebelum saya serahkan mic lah kiranya. Kita tengok dulu sedikit pengenalan tentang nanas ataupun sejarahnya, latar belakang, sebagaimana maknanya kita sebelum saya serahkan kepada kenapa ni jadi lain ni. Sekejap. Okey. Sebagaimana kita sedia maklum, kita sekarang ni masih berada dalam PKP 3 yang mana segala kegiatan belajar, bekerja, beriadah dan semuanya kita lakukan di rumah. Maka dengan itu sebenarnya kami mengambil kesempatan ini untuk membawa program ini kepada anda. Yang kita nak bincangkan hari ini tak lain tak bukan adalah tentang nanas. Jadi sebelum kita pergi lebih jauh, saya maknanya untuk bekalan puan-puan dan tuan-tuan, untuk anak ke, cucu ke, saya nak bagi mungkin share sikit lah, sebab semalam saya pun ada muskil juga dari segi ejaan nanas ni sebenarnya yang mana. Jadi kita selalu nampak N-E-N-A-S. Yang mana satu yang betul? Nanas ke nanas? Jadi dah selepas kita cek, sebenarnya adalah nanas yang betul mengikut Kamus Dewan. Jadi ini adalah perkongsian supaya anak-anak atau cucu kita yang akan datang tak salah silap benda ni. Jadi markah, ada markah tu. Nanti nenek pun canggih tahu E ke A. Okey. Jadi baik, kita maknanya kita ambil tahu sedikit, maknanya yang nanas ni adalah mengikut ejaan kamusnya adalah nanas. Jadi sebelum itu jom kita kenali luar dalam nanas. Kata orang tak kenal maka tak cinta. Jadi cuba kita tengok dekat sana, kita selalu kenal raja buah, semua orang tahu durian. Durian pun sebenarnya banyak jenis. Jadi kita nak tahu bila ada raja, mestilah ada pemasyuri. Jadi pemasyuri tu siapa? Buah lah maksud saya. Dan semestinya apa yang kita berikan hari ini, yang program kita adalah pemasyuri buah adalah nanas. Nama saintifik dia adalah Ananas communis. Dia datang daripada keluarga, cara kita bunyi orang kata lidah bersimpul-simpul tu. Jadi cara kita bunyinya Bromeliaceae. Ada sikit-sikit nama Malaysia. Agaknya sebab itulah nanas tu boleh datang kat Malaysia. Jadi dia merupakan antara hasil tanaman komersial yang penting yang digunakan oleh hampir penduduk dunia. Di mana buah nanas ini sebenarnya mengikut statistik ekspor dan import, dia merupakan buah tropika ketiga terpenting selepas pisang dan sitrus. Jadi bukan main-main bukan calang-calang nanas ni. Jadi asalnya penemuan ditemui oleh orang Eropah di Kepulauan Caribbean pada tahun 1493. Tetapi cubaan mereka untuk menanam di kepulauan tersebut sebenarnya gagal sebab faktor cuaca. Lalu diperkenalkan kepada orang Asia, Afrika dan penduduk selatan. Selatan, apa saya tak nampak dia punya ni sekejap. Penduduk selatan Pasifik. Okey. Jadi sebab itulah dia ada di negara kita sekarang. Dia ni juga pernah dianggap sebagai buah kayangan. Jangan main-main. Kenapa? Sebab
dia ni sangat digemari, di mana dia ada kelasnya tersendiri ya. Dia ada kelasnya tersendiri di mana pada masa dahulu simbol ketinggian darjat itu dan kelas sosialnya adalah buah nanas ni. Jadi sebab apa dia jadi yang special, sebab dulu nak tanam dia ni dia untuk dia jadi matang mengambil masa, tak silap saya, hampir 3 tahun untuk dia matang. Jadi maknanya dia ni memang satu makanan yang mewah. Jadi apa kata selepas kita mengenali sedikit tentang buah nanas ini, apa kata saya rasa lebih baik kita serahkan kepada yang arif, yang pakar dengan itu. Saya dengan segala hormatnya saya menjemput Encik Abdul Aziz untuk menyampaikan ceramahnya. Dipersilakan Encik Aziz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih Puan Pengerusi Majlis yang dihormati Puan Zuhairah Kak Ju selaku Ketua Awan Negeri Perak. Kemudian yang berusaha Umi Faizah selaku Pengerusi Biru Tanah dan Tani Awan Negeri Perak. Pimpinan-pimpinan biru-biru, ketua-ketua biru dan juga ahli-ahli awan negeri dan juga kawasan dan hadirin sekalian lah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas pertemuan pada pagi yang damai ini ya. Pertamanya saya nak ucapkan terima kasih kepada pihak penganjur lah, terutamanya Umi yang menjemput saya untuk berkongsi kepada tuan-tuan dan perempuan yang saya hormati mengenai tentang nanas lah. Kalau ikutkan ni, dia taklah orang kata pengalaman, daripada sudut pengalaman ni sangat sedikit lah berbanding dengan otai-otai veteran-veteran yang sudah lama di dalam tanaman nanas ni kan. Tapi insyaAllah sedikit sebanyak saya berkongsi lah kepada tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah supaya kita dapat belajar lah. Maksudnya lebih kepada kita sesi berkongsi dan juga santai. Sebenarnya saya gementar lah juga sebenarnya pertama kali berkongsi kan, tapi harapnya insyaAllah perkongsian yang sebegini insyaAllah boleh diteruskan dan memberi ruang lah kepada kami anak-anak muda ni untuk orang kata apa, dapat berkongsi bersama kan, supaya ilmu-ilmu ni sepatutnya dia dimanfaatkan oleh semua orang terutamanya. Jadi Puan Pengerusi Majlis pun dah cerita sikit pasal nanas. Alhamdulillah memang apa yang nak disebutkan tu memang betul. Satu sejarah buah nanas ni panjang ceritanya. Dia satu sejarah yang lama. 1400 sejak maksudnya tahun 1400 dia punya permulaan bagaimana orang mula berjumpa dengan benih nanasnya. Tapi apapun sekali lagi saya ucapkan terima kasihlah kepada pihak penganjur, dan insyaAllah sebelum kita memulakan perkongsian ni, saya mulakan dengan satu orang kata bila kita berkebun ni, bila kita menanam ni sebenarnya kalau sedar tak sedar sebenarnya kita ni buat satu ibadah. Benda ni lama dah kan, kita menanam ni dalam Al-Quran pun Allah sebut tentang tentang petani. Kadang-kadang Allah membuat perumpamaan tentang petani. So banyak perkara yang dekat dengan kita sekiranya kita menanam kan. So kalau kita ambil daripada ayat ni, saya surah An-Nahl ayat yang ke-11 saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yumbitu lakum bihiz zar'a waz-zaituna wan-nakhila wal-a'naba wa min kulli thamarat inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Maksudnya dia, yakni Allah, juga menumbuhkan bagi kamu dengan sebab hujan itu tanaman-tanaman dan pokok-pokok zaitun dan tamar serta anggur dan juga dari segala jenis buah-buahan. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi satu tanda, iaitu yang membuktikan kekuasaan Allah bagi kaum yang mahu berfikir. Suraqallahul Azim. Jadi kita orang kata kalau kita tadabbur ayat ni ataupun kita cuba merenung ayat ni, sebenarnya ada benda ataupun ada mesej yang Allah nak apabila kita melakukan ibadah
sebagai seorang pekebun ke, ataupun kita tanam tepi-tepi rumah pun kan. Sebab kita tanam tu ciptaan Allah juga kan. Pokok-pokok tu semua ciptaan Allah kan. Nampak je kalau kita tengok pokok tu dia hidup lah kan, daripada benihnya sampailah dia besar. Dan Allah nak kita tengok kan, Allah nak kita melihat, merenung sebenarnya apa yang hebatnya, ataupun nak tunjukkan bahawa betapa hebatnya kekuasaan Allah Subhanahu Taala itu dalam menciptakan ciptaan-ciptaan dia kan. Kita boleh bayangkan banyak buah-buah yang di dalam buah-buah di dunia ni kita dapat rasa, ada buah yang kita pernah belum berasa lagi. Kan, betapa hebatnya ciptaan Allah, yang mana Allah boleh menciptakan kepelbagaian dalam segi bentuknya, dari segi rasanya kan. Sekarang ni musim durian kan. Lagilah kan. Durian dengan nanas ni, dia nanas MD2 lah. Dia orang kata apa, dia orang selain selalu bertanding lah, selalu dia kena compete lah kan. Selalunya orang nanas ni, orang tanam nanas ni, dia tak mau pokok nanas ni dia berbuah waktu musim durian kan. Sebab orang kata nanti dia kena bergaduh sikit lah kan. Kan. Tapi walau bagaimanapun kita boleh nampak lah kepelbagaian ini, pelbagai jenis buah, malah bukan jenis buah, pokok yang berbeza-beza kan. Boleh menghasilkan buah yang berbeza-beza, rasa yang berbeza-beza. Ini menunjukkan bahawa kekuasaan Allah Subhanahu Taala kan, untuk kita mengkaji lah kan. Dan sebenarnya sekejap lagi kita akan berkongsi tentang buah nanas ni pun. Kita mungkin ada buah yang kita tak pernah. Nanas ni dia ada pelbagai jenis, pelbagai jenis, hampir 13 hingga 14 jenis buah nanas yang ada di Malaysia. Mungkin ada juga di luar negara yang belum kita dapat lagi benihnya. Tapi di sini pun kita akan perkongsian pada hari ini lebih untuk selain kita nak belajar, dia juga ingin memberikan satu kepada kita bahawa betapa tingginya kekuasaan Allah Subhanahu Taala dalam penciptaan dia kan. InsyaAllah kita mengambil sedikit semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Taala. Baik. So jadi insyaAllah saya nak memulakan dengan fakta-fakta tadi pun ada disebut oleh Kak Ros, Puan Pengurusi Majlis, tentang nanas ni kan. Bila sebut nanas ni dia sebenarnya, ini apa yang saya baca lah, betul. Maksudnya dia daripada kawasan Caribbean Island. Caribbean Island ni dia macam contoh negara macam Puerto Rico, Bahaman, apa semua tu kan. Dia dekat lah tu dengan Paraguay, Brazil, Bolivia ni. Semua dekat dengan Amerika, orang panggil apa, benua Amerika Selatan ataupun Amerika Latin. So asalnya tu benih-benih situ benih nanas tu dijumpa di situ sebab waktu tu berlakunya penjajahan lah kan. Antara Portugis, Spanyol semua menjajah di kawasan Amerika Selatan kan. So jadi mereka ni bawa balik ke Eropah lah benih tu. Tapi apa maksud ananas ni? Ananas ni dia, perkataan tadilah kita tengok ananas kan. Ananas ni dia dalam bahasa Paraguay Paraguay yang asli lah, yang orang kata apa, yang orang asal, yang orang lama lah dia cakap buah ni adalah the excellent fruit. Maksud nanas ni adalah excellent fruit, buah yang sangat baik. So kita akan tahu lepas ni insya-Allah kenapa buah ni sangat baik bagi orang Paraguay, orang asal mereka lah kan. Kemudian tadi Kak Ros pun ada sebut, Puan Pengurusi pun ada sebut tentang simbol kekayaan di Eropah, betul. Sebab apa? Salah satu faktornya ialah sebab nak tanam nanas ni, Eropah ni dia ada apa, daripada sudut cuacanya itu tak macam cuaca di Paraguay, Brazil ni kan. Sebab dia cuaca Paraguay, Brazil ni dia sama dengan cuaca kita lah. Dia panas yang orang kata apa, sepanjang tahun. Tapi di Eropah kita tahulah ada 4 musim apa semua. So mereka terpaksa menggunakan greenhouse ataupun satu tempat khas untuk tanam nanas ni dengan keadaan suhu yang tertentu lah kan. So hanya orang kaya je yang boleh tanam benda ni dekat Eropah kan. Sebab itulah dia orang kata seperti mana Puan Pengurusi cakap tadi, orang kayangan je boleh tanam kan. So malah mereka di sana tak makan pun. Dia just sekadar untuk orang kata apa, waktu tengah kenduri-kenduri tu kan, dia letak buah nanas di atas meja nak tunjuk bahawa ni kenduri orang kaya lah ni, begitulah jadi begitu. So itu orang kata sejarah dia lah, sejarah sikit-sikit lah kita belajar tentang mana datangnya pokok nanas atau pokok dan juga buah ni. Untuk pengetahuan juga, cara tanam ataupun benih yang macam mana kita nak tanam ni adalah ada 3 jenis lah.
tiga jenis benih yang biasa digunakan. Yang pertama jambul. Kita tengok jambul atas tu yang warna hijau tu kan. Ini jambul lah. Bahagian atas ataupun dalam bahasa Inggeris sebagai crown lah, crown. Biasa kita tanam jambul ni ada pelbagai fungsi lah selain kita tanam, dan kita boleh juga buat benih. Nanti insya-Allah kita akan belajar pada siri yang kedua insya-Allah. Yang kedua melalui suluh. Suluh ni tak tahulah orang Perak panggil apa, tapi biasa kita panggil suluh lah kan. Ataupun kalau orang tak tahu, orang first time dengar, dia mungkin suluh tu apa? Orang panggil anak benih lah. Mudah cakap, dia anak pokok yang tumbuh di pokok induk, dan kita ambil dan kita tanam. Kemudian culture tissue. Kultur tisu ni lebih kepada dia menggunakan biji benih lah. Sebenarnya ada biji benih ya untuk pokok nanas ni, atau untuk buah nanas ni sebenarnya. Dia kalau dia dekat mata-mata tu, mata yang ni biji-biji ni kan, yang kat dinding buah ni panggil mata. Mata ni kalau kita potong ni, kalau kita kupas elok, dia ada biji dia. Dia ada biji dia warna hitam. Biasa, tapi sebenarnya kalau ikutkan dia tak sesuai lah untuk digunakan dalam komersial, sebab dia memerlukan masa yang lama, dan kadang-kadang nanas yang dihasilkan itu dia ada cara, tisu yang nak dihasilkan tu dia ada cara dia, dan kadang-kadang tak stabil. Tak stabil ni kadang-kadang dia boleh merosakkan ekosistem nanas lain lah kan, sebab dia tiba-tiba menghasilkan benih yang variasi lain lah. Dia macam COVID lah kan. Tu cakap COVID ni dia macam-macam kan, dia pelbagai varian kan. So tisu ni juga kadang-kadang dia boleh menyebabkan berlakunya ketidakstabilan dalam genetik nanas tu. Tahu. So kita ni nak mudah faham, kita tanam jambul ataupun suluh je lah ya. Jadi penghasilan pula, kalau di Malaysia kita ada beberapa negara yang menyumbang kepada penghasilan komersial buah nanas dunia, dan Malaysia antaranya dah. Kalau kita tengok senarai negara-negara ni, Malaysia, Filipina, Indonesia, Thailand, kita boleh bayangkan ni kalau geografinya itu, negara-negara ni ada hampir di garisan khatulistiwa, yang mana negara tu sepanjang tahun mempunyai cahaya matahari. Maksudnya cukup untuk pokok ni. So maksudnya kalau US ke nak tanam, Eropah, negara England ke nak tanam, susah lah kan. Mereka boleh tanam, tapi mereka boleh tanam dengan menggunakan kos yang tinggi lah. So ini satu nikmat, satu kelebihan yang telah Allah berikan kepada negara kita, untuk dipilih lah, untuk membolehkan kita tanam nanas. Okay. Jadi kita seterusnya, ini yang menarik lah sebenarnya untuk orang-orang yang antara yang menyebabkan saya pun terlibatlah dalam tanaman nanas ni. Permintaan nanas MD2 ini lebih kepada MD2 lah. MD2 ni nanti saya terangkanlah MD2 ni apa, macam mana dapat MD2. Dia lebih kurang macam durian lah kan. Durian ni ada pelbagai. Ada yang musangking, ada apa semua, ada jenis-jenis dia kan. Tapi adakah musangking lebih baik daripada durian kampung? Tak juga kan. Durian kampung pun sama juga sedap dia kan. Harga berbeza. Tapi untuk nanas MD2 ni adalah nanas yang popular lah. Dia ada sebab lah kenapa dia popular dan kenapa dia diminati oleh pasaran ekspor. Okay. Permintaan nanas ni memang sangat tinggi, memang tak pernah cukup. Kalau kita pergi pasaraya Maidin ke, Aeon ke, TF ke kan, kita tengok kadang-kadang PP tengok ada, kadang-kadang tak ada MD2 ni. Kadang-kadang dia kejap macam cik small lah, kejap ada, kejap tak ada. Maksudnya kat situ pasaran dia masih maksudnya bekalan dia tu masih tidak mencukupi lah. Maksudnya pasaran permintaan. So kalau tengok gambar sebelah ni, kita tengok potensi hasil pendapatan bagi penanaman 1 hektar. 1 hektar ni lebih kurang 2.6 hingga 3 ekar lah. Senang kata 3 ekar ni 3 padang bola lah ya. So kalau kita tanam 1 hektar durian musangking ni, kita boleh dapat hasil pendapatan kita boleh mencecah 155,000. Tapi MD2 pun lebih kurang hampir sama, iaitu 127,378 ringgit. Dan kelapa ni biasanya kita kelapa matak, kelapa yang kelapa orang kata apa, dia ada jenis lah kelapa matak kena panggil, tak salah saya lah. 37,000 sawit, 17,000. Sawit ni sekarang pun kita tahu mahal kan. Yang ni sebenarnya gambar ni lama dah, 2017. Lebih kurang 2016-2017. So maksudnya
dia gambaran pada waktu tu, tapi mungkin sekarang dah berbeza kan, sebab sawit pun dah naik, dah mahal kan, sehingga satu tan hampir RM1,000 700 hingga RM1,000 satu tan. So berbeza lah. Tapi nak kata potensi tu ada. Kalau kita ada tanah, kalau kita ada orang yang minat nak tanam, potensi tu ada. Pasarannya ada, dan orang kata peluang tu luas, masih luas lagi. Dan kalau ikut beberapa feedback lah daripada negara luar yang kata kualiti nanas kita ni, MD2 ni sangat baik lah berbanding nanas lain. Kalau kita pergi cuba rasa sikit nanas daripada MD2 daripada Filipina. Cuba rasa dekat Aeon tu, kadang-kadang ada juga nanas dia import daripada Filipina, tapi rasanya pelik sikit lah, masam. Mungkin faktor-faktor orang kata apa, tak masak ke apa, mungkin boleh jadi juga lah. Tapi nak kata kualiti nanas MD2 ni antara di Malaysia, daripada Malaysia ni yang terbaik lah. Mungkin banyak faktor lah, mungkin daripada sudut tanah dia, daripada sudut baja, maksudnya pengurusan kan. Pengurusan kita ni bagus kat Malaysia ni, kita ada agensi kerajaan untuk pengetahuan semualah tuan-tuan dan puan-puan. Kita di Malaysia ni kita ada satu agensi kerajaan di bawah Kementerian MAFI, Kementerian Agriculture, minta maaf tak ingat, tapi MAFI lah sebenarnya kan. Kita ada satu jabatan apa ni, Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia, LPNM. Dekat mana? Kalau kat Perak ni dekat Gopeng, dekat RTC tu. RTC Gopeng kat Maiden tu kan. Dia ada pejabat HQ dia kat situ. So lembaga ni dia berbeza dengan tanaman lain. Kalau kita tanam sayur-sayur ke apa ni, di bawah Jabatan Pertanian, betul tak? Kan? Di setiap kawasan tu dia ada Jabatan Pertanian. Tapi untuk nanas ni satu kelebihan lah, satu fokus agensi daripada dulu lagi, daripada kerajaan dulu lagi, memang dia letakkan satu fokus yang ni lah, dia ada satu jabatan sendirilah yang menjaga, yang kata apa, yang memberikan panduan, nasihat, buat apa semua kan. So lembaga nanas. So kalau apa-apa nak ni boleh telefon lembaga nanas. Mereka ada juga grant dan juga subsidi lah. Tapi bergantung jugalah dia punya syarat-syarat lah. Okey, satu lagi kelebihan nanas MD2 ni. Satunya nanas, saya nak cakap lah, orang muda ni memang tak suka nanas. Sebab nanas ni dia dalam kepala otak dia dah fikir bahawa nanas ni dia masam. Kan? Dia masam. Dan dia fikir logik apa yang sedapnya nanas ni kan. Tapi kelebihan kepada nanas MD2 ni ialah dia tidak lidas. Yang ni yang penting. Maksudnya dia tak gatal lidah. Lidas ni maksudnya tak gatal lidah. Kadang-kadang kita makan nanas kan, dia rasa macam ada benda kat lidah tu kan. Dia rasa tak sedap, tak selesa kan. Tapi insya-Allah MD2 ni, setakat pengalaman saya lah, merasa beberapa jenis MD2 yang ditanam oleh berbeza penanamnya memang tak selidas. Tak rasa lidah, itu kelebihan dia. Dan kurang masam dia. Cik Aziz, yang lidas saya berminat dengan yang tidak lidas gatal lidah tu. Dia macam bila kita makan nanas tu, lepas makan nanas kita minum air tu rasa payau. Betul tak? Itu rasa dia, betul ke? Yang tu saya tak pasti. Saya rasa bukan. Sebab kalau makan MD2 pun rasa payau tu ada. Mungkin daripada sudut payau tu daripada sudut dia punya asid ataupun kemasaman yang ada kepada buah nanas tu yang kita rasa payau bila kita minum air tu. Lidah, gatal lidah ni nak macam mana dia punya pengalaman, tak tahu lah nak kata. Kita gatal lidah ni, dia ada rasa kat lidah tu, dia punya gatal-gatal tu. Dia macam ada benda yang tak selesa lah. Macam itulah ya. Nak kata tu mungkin nanti balik kita boleh try. Okey. Okey, terima kasih. Minta maaf ya. Okey. Jadi macam tu. So lidah ni dia senang cakap dia tak gatal lidah dan kurang masam. Daripada sudut masam ni dia berbalik kepada kandungan acidity dia ataupun kandungan asid di dalam buah ni. Buah nanas ni memang ada kandungan asid, tetapi yang membezakan dia ialah peratus kandungan kemasaman tu berbeza-beza. Dan MD2 ni antara yang kurang masam, kurang asid dalam buah tersebutlah. So ini antara orang kata kelebihan kualiti yang ada lah kepada nanas dan juga nanas MD2 ni lah. Sebab memandangkan saya ni orang kata pengusaha kepada MD2, memang insya-Allah lah yang tu lah yang saya boleh terangkan kan. Sebab lepas ni kita akan tengok sebenarnya beberapa jenis buah nanas yang ada di Malaysia dan telah pun
dijadikan satu varieti kebangsaan. Varieti ni panggil jenis-jenis lah. Varieti kebangsaan. Okey, baik. So sekiranya ada soalan boleh jugalah ya. Tanya sekali terus tak apa. Sebab nanti takut cakap seorang pula ya. Ya. Siapa ni? Tadi ada soalan dekat chat box tu. Ha. Jenis benih mana yang lebih baik atau mudah? Kan tadi ada bagi 3. Betul. Boleh terangkan sikit. Jenis ni sebenarnya kalau nak nanti saya terangkan nantilah untuk siri kedua, tapi secara ringkasnya lah kan. Ada orang cakap jambul ni dia lambat, betul tak? Lambat berbanding suluh. Suluh ni suluh ni ada orang cakap yalah lebih mudah lah, lebih mudah untuk kita tanam dan umur dia pun kita boleh jangka. Contohnya suluh tu standard size dia mungkin satu kaki kan. So bila kita tanam satu kaki ni dia punya umur keseluruhan tanaman tersebut kita boleh agak lah. Yang ni sebulan 2 bulan. Tapi untuk jambul ni kadang-kadang ada orang cakap dia punya umur dia susah nak ditetapkan kan. Kadang-kadang dia laju, kadang-kadang dia cepat membesar, kadang-kadang dia lambat kan. Tapi pengalaman saya dengan inilah saya belajar dengan cikgu saya lah, mentor saya ni, saya tengok kelebihan jambul juga daripada satu sudut ni, buah pokok dia tu lebih orang kata apa, dalam bahasa Inggeris panggil robust. Maksudnya dia lebih nampak meriah lah, nampak besar tu cantik. Nampak besar dia tu cantik elok jambul dia. Dan dia boleh menghasilkan orang kata apa, kalau jaga dengan baik ni dia akan sama aja dengan suluh tu. Jambul ni kan, jambul dan suluh ni dia boleh sama. Kan? So, tapi dia berpandukan pengalaman masing-masing lah. Kan? Ada orang kata tapi saya pernah jual, orang di kampung pernah jual satu, dia beli benih jambul dia beli kat saya, dia beli 100 jambul. Dan alhamdulillah dia okey lah. Maksudnya jambul tu mungkin syarat ialah jambul dia sama saiz. Maksudnya saiz dia tak terlalu kecil dan kalau lagi besar mungkin lagi bagus kan. Yang penting tak terlalu kecil kan. So bila kita tanam tu seeloknya jambu yang besar lah, jambu yang sedikit besar barulah sesuai untuk kita tanam sekali dengan suluh kan. Bagi saya lah jambu kedua-duanya tu ada kelebihan, tapi yang paling penting kalau kita buat komersial saiznya lebih kurang sama. Kalau satu kaki lah kita tanam satu batas macam itulah ya. Okay. Tuan penceramah, maksudnya ialah jenis apa, MD2 ke ataupun ada jenis lain ke? Maksudnya tu. Ada jenis. Tadi kata ada 13 jenis kan? Ya. Yang mana yang terbaik untuk kita tanam? Terbaik. Nanti saya jawab nanti boleh? Nanti kita lepas ni kita akan sentuh. Sebab kita akan tengok apa ciri-ciri 13 tu. Kan? Saya tak buat slide lah, tapi nak kata setiap 13 tu ada ciri-ciri sendiri dan ada pasaran tersendiri. Nanti saya akan share. Mungkin elok kita siapa yang ada soalan di luar sana, kita type dekat chat tu. Nanti kita akan ikuti, kemudian masa Q&A kita akan kutip. Boleh Cik Aziz? Baik, insyaAllah. Okey, teruskan. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih. Okey, macam tu lagi mudah ya. Okey, baik. Baik, kita pergi yang seterusnya lah ya. Untuk slide yang seterusnya iaitu struktur buah dan pokok nanas. Yang ni penting jugalah untuk kita tahu sebenarnya struktur buah ni, sebab setiap jenis nanas itu atau setiap buah tu dia ada struktur ataupun dia ada kriteria, dia ada sifat-sifat dia yang berbeza-beza. Ada pokok nanas ni dia berduri, ada pokok nanas ni dia kurang duri dia. Ada pokok nanas ni daun dia tu sangat tak ada duri langsung. Yang durinya hujung sekali, yang bucu hujung sekali kan. Macam MD2 dia memang tak berduri. Dia punya daun dia tu kalau kita buat laju-laju kan, tangan kita buat macam ni InsyaAllah tak sakit kan. InsyaAllah tak ada luka-luka. Tapi kalau kita buat kat pokok moris, mau kena menjahitnya kan, luka habis. Tapi tak apa, kita belajar, kita mula daripada bawah. Kita tengok akarnya ni, kita boleh faham lah. Kita tahulah pokok ni ada 2 jenis akar ya. Akar tunjang dan juga akar serabut. So nanas ni dia Allah ciptakan ialah jenis akar serabut. Akar serabut ni maksudnya dia serabut dan dia tak masuk ke dalam sangatlah. Daripada satu sudut ni dia tak masuk ke bawah. Maksudnya kat sini kita boleh faham, nampak dah lah. Kalau kita nak membaca akar jenis serabut ni, dia jenis akar yang cepat serap. Kan? Cepat serap. So kalau kita nak pilih baja tu, kita tengoklah baja apa yang cepat serap. Minta maaf. Baja akar yang bila akar serabut ni maksudnya dia memerlukan dia perlukan baja yang perlu cepat
yang segera diserap lah kan. Kalau contoh kita beli baja yang cepat turun ataupun orang kata dia bahasa istilah ni payah juga lah. Tapi nak kata kalau nak pakai baja tu pakai baja yang dia lambat turun lah, lambat turun. Contohnya baja butir lah, baja butir kita tanam kan, kalau kita tanam tu mudah. Dia jenis baja yang lambat diserap, lambat turun menyebabkan akar dia sempat untuk menyerap baja-baja. Tu nanti kita belajar insya-Allah. Sekadar orang kata apa, overview je lah ya. Kemudian kita boleh nampak ada sulu tanah, sulu udara ataupun panggil sulu angin ataupun orang panggil sulu ketiak pun yang orang panggil. Dan juga sulu tangkai. Dia ada 3 jenis sulu. Tadi saya cakap anak benih kan. Anak benih ni dia ada 3 jenis, iaitu yang pertama sulu tanah ni kita nampak kat sini sulu tanah. Sulu tanah ni kalau kita nak cabut ni letih sikit sebab dia lekat dekat bawah tu kan. Dia biasanya kalau kami nak mengambil sulu ni kami paling suka ialah sulu tangkai lah. Sulu udara, sulu angin. Sebab sulu angin ni paling banyak. Sulu tangkai ni dia biasanya ada tapi orang kata dia jarang-jarang juga tapi kalau setengah-setengah pokok jenis nanas ni dia banyak sulu tangkai, macam contoh Kristahani, Morris pun banyak di sulu tangkai. Jadi benih tanah, benih sulu udara ni, sulu angin dan juga sulu tangkai. So 3 jenis ni sulu kat sini. Kemudian nanti insya-Allah kalau teringat apa-apa saya beritahu lagi ya. Okey. So kemudian kita tengok ke bahagian buah lah. Pertama kita ada tangkai dekat sini, tangkai buah. Tangkai buah ni penting ya untuk kita, orang kata kalau kita jual komersial, tangkai buah ni adalah untuk menentukan kesegaran. Dia ada 2 lah. Tangkai buah dan juga dekat jambul ni. Kesegaran buah tu boleh orang kata apa, dijaga apabila tangkai buah ni dipotong panjang sedikit lah. Kalau kita nak tahu buah ni kena makan cepat, kena makan segera ke ataupun boleh biar 2-3 hari lagi, ialah tengok tangkai dia. Kalau tangkai dia ada lagi, panjang lagi dan elok lagi, lama sikit tak apa. Kalau tangkai dah tak ada, kalau boleh cepat-cepatlah potong dan masak ke makan ke boleh lah kan. Tapi kat sini orang kata tips dia lah tengok tangkai lah Kemudian empulo. Kita tengok luar dulu. Kalau yang biji ni panggil mata lah ataupun dalam bahasa dia berbuah. Mata ni dia setiap jenis buah nanas ni berbeza-beza. Ada yang besar, ada yang terkeluar sikit matanya, ada yang kecil, ada yang nampak sasa kan. Dia macam-macam. Nanti kita tengoklah sikit-sikit ya. Kemudian kita tengok isi lah. Ya, isi buah ni adalah bahagian yang biasa kita makan. Biasa kita buat masak lemak ikan masin. Biasa pajeri kan. Ini biasalah kita buat Kemudian empulo. Empulo ni bahagian tengah lah. Bahagian tengah. Yang mana bahagian tengah ni biasanya dia keras. Dia orang kata nak bandingkan dengan isi buah, yang bahagian empulo ni yang bahagian keras. Biasanya kalau kita buat buah potong, biasa kita buang lah. Sebab tak makan kan. Tapi kalau kita nak buat jus ke apa tu, kita blend dia sekali lah. Sebab kita nak ambil dia punya khasiat dan juga jus dia dekat situ. Nanti kita akan bincang apa benda yang empulo ni ada. Apa kelebihan yang ada pada empulo buah nanas ni. Okey. Kemudian jambul. Jambul ni juga adalah satu orang kata benih, dan juga kita boleh banyakkan benih melalui jambul ni. Kita dipanggil sebagai cara dia dipanggil sukuan. Kalau pernah dengar, kita potong jambul ni kepada 4 bahagian, kemudian kita tanam. Dia akan menghasilkan sulu ataupun menghasilkan anak pokok yang lain. Nanti pun insya-Allah kita akan go through nanti bila kalau sempat, bukan sempatlah, siri yang kedua insya-Allah. So jadi mungkin orang tanyalah kenapa orang jual nanas ni dia kena jual sekali jambul kan? Kan tak adil lah kan? Maksudnya dia akan memberatkan buah. Betul tak? Tapi sebenarnya dia susah nak cakap lah. Dia tak dapat aturan yang tertulis sebenarnya. Dia kalau senang cakap, bila kita jual nanas tak ada jambul ni, dia kira kita jual jual peti ais yang tak ada spek lah. Maksudnya tak ada ataupun peti ais susah kan. Tapi nak kata buah nanas ni kalau kita tak jual dengan sekali jambul ni, maksudnya dia tak cukup sempurna, tak cukup sifat. Dia punya SOP dia tu kalau kita jual tu sekali dengan jambul dia. Jambul ni pun kalau ikutkan 200-300 gram je. Tak adalah sampai sekilo macam itulah.
Okay, so ini secara orang kata apa, dalam bahasa sains dia, morfologi dia, struktur buah dan pokok nanas. Inilah mungkin anak-anak kita ni yang kecil-kecil ni mungkin tak pernah jumpa nanas kan. Kalau saya tengok di satu cerita tu punya teruk orang Korea ni sampai tahap buah nanas, sebab yalah buah nanas ni tak ada dekat negara dia orang kan. Dia ingat buah nanas ni tumbuh dalam pokok besar-besar tu kan, macam buah mempelam kan, dia tumbuh kan, sampai tahap macam itulah kan. Tapi insya-Allah kita yang berada di negara yang Allah berikan kelebihan untuk tanam nanas ni, kita fahamlah struktur pokok ni. Okey, ni di rumah saya lah. Ini contoh lah, kita tengok ni suluh ni. Suluh ni celah-celah, dia berada di celah-celah celah-celah daun ni, dia tumbuh. Ni ada 1, 2, 3. Sini ada 1, 2, 3. Dia ni panggil suluh angin lah, ataupun suluh udara, ataupun suluh ketiak orang panggil. Dia celah kat sini. Tangkai dia kita dah potong lah sebab kita dah ambil buah. So bila kita dah ambil buah, kita potong daun-daun yang panjang-panjang tu, biar nak bagi ruang kepada anak benih tu tumbuh. So macam ni lah dia punya contoh dia, insya-Allah. Yang ni pun secara umum je, saya takkan orang kata apa, kita pergi lebih jauh, tapi insya-Allah lebih kepada kita tahu dulu insya-Allah. Okey. So insya-Allah ini adalah variety nanas kebangsaan. Kenapa benar panggil variety nanas kebangsaan? Sebenarnya seperti mana yang kita tahu tadi, saya cakap lah, lembaga perindustrian nanas ni ataupun LPNM ni memang dah buat satu, orang kata apa, dia macam nak jadikan dia sebagai satu formality lah, satu benda yang rasmi, yang mana mereka telah menggazetkan jenis-jenis nanas ni adalah sebagai satu orang kata apa, satu variety, satu jenis-jenis yang orang kata yang lembaga nanas ni ambil tahu. Maksudnya macam saya cakap lah, nanas ni pelbagai lagi ni. Ni baru 12 sebenarnya. Lagi kita akan tengok lagi 2 jenis yang belum lagi dimasukkan, diformalkan, dirasmikan sebagai variety nanas kebangsaan. Masih dalam kajian lagi ya. Okey, so yang pertama ni adalah nanas jenis Morris lah. So kita tengok sini dia ada AC1, AC2 ni, semua ni adalah kod lah. Dia jenis kod untuk apa? Pengurusan punya kod lah. Yang ni untuk LPNM punya pengurusan kod lah. So kita ada 12 jenis nanas. Malah kalau saya tanya saya pun tak tahu rasa setiap biji nanas ni, kecuali Morris. Morris ni biasalah, Morris ni orang tanam, dan kalau kita pergi pasar basah ni kita jumpa juga kan, ataupun kalau kita pergi pasar awam ni kita jumpa lah nanas jenis Morris ni. Nanas Sarawak, Gandul, Maspine, Josephine, Yankee, Morris Gajah, N36, MD2, View of Sunset, Madu Kaca, Keningau Diamond. Nak kata nak rasa semua tak pernah lagi rasa semua lah. Nak kata tanam semua pun tak pernah lagi. Tapi kalau ikut bacaan, saya berterangkan sikit lah. Secara sikit sangat, sebab kalau nak go through memang tak sempat. Banyak benda. Tapi kalau siapa-siapa yang tahu boleh juga kongsikan di bahagian chat. Jadi kita pergi kepada nanas Morris ni. Nanas Morris ni, kejap sekejap saya tengok. Nanas Morris ni ada maklumat. Okey, nanas Morris ni kalau kita tengok, secara umumnya nanas Morris ni dia panggil nanas yang dia pokoknya ni pokok induk lah. Maksudnya dia bukan hybrid, dia bukan kacukan. Dia memang satu pokok yang memang dia ada dia punya kumpulan dia, iaitu kumpulan queen panggil, ataupun kumpulan induk panggil. So nanas Morris ni biasa kita gunalah, kita guna untuk masakan, dan warna dia lebih kurang hijau keperang-perangan lah, hijau kelabu sikit kan. Duri dia bukan duri, dia punya mata dia pun agak terkeluar sikit, dia punya mata dia tu kan. Kalau yang penting untuk kita tengok nanas, satu benda ialah kita tengok dia punya kandungan gula dia. Kandungan gula ni ibarat orang kata apa, kemanisan sesuatu buah lah. Kalau kita nak tahu macam mana rasa manis ni, saya baca kalau katakan TO yang kita duk minum tu, kemanisan dia kalau standard kita pergi kedai tu adalah lebih kurang 10% Brix. Brix ni macam dia punya ni lah, dia punya unit ukuran lah Brix ni kan. Brix. Ini satu ilmu juga untuk kita tahu kalau kita nak kira kandungan gula dalam satu buah tu, kita pakai unit yang panggil Brix. Brix. So kalau kita tengok sini kandungan gula lebih kurang 12 hingga 14%. Brix gula. Kemudian kita tengok daripada sudut asid sitrik, sebenarnya asid sebenarnya. Asid sitrik ataupun kandungan asid di dalam buah nanas tu lebih kurang 0.4 hingga 0.7% kan. So ini
So kita boleh tengok lah kalau nak tengok buah tu masam ke, buah tu manis ke, tengok kat sini. Brix dan juga dan juga kandungan asid sitrik. Okay. So tak payah panjang kan. Pasal Morris ni kita dah tahu, kita masak pajeri, kita masak masak lemak. Biasa kita guna nanas lah, nanas Morris yang biasa guna. Biasa dalam pasaran kita paling-paling pun sebiji dalam RM2 saja kan. RM2 ada RM2 lebih, ikut saiz. Dan nanas Morris ni adalah paling senang nak ditanam. Sebab tu kalau tuan-tuan dan puan berminat untuk buat satu tanaman komersial kan, sebelum nak tanam nanas MD2 ni, cuba dulu tanam sikit-sikit pasal nanas Morris. Sebab nanas Morris ni daripada sudut penjagaan mudah. Dan orang kata kalau pasaran ni insya-Allah lah kan. Tapi kalau di PKP, waktu PKP ni pun kalau ikutkan tanaman nanas Morris pun antara yang terkesan lah. Kita ada peladang-peladang, kita ada kawan-kawan kita yang pun tak terjual. Buah tu dia masuk atas pokok je kan. Tak ada, maksudnya ada sedikit halangan. Tapi alhamdulillah lah kalau kita tolong-menolong ni habislah juga. Okey. So ringkas, nanas Morris dia mudah dijaga. Dan kalau kita nak tanam pun senang. Dan daun dia berduri lah. Standard. Kemudian nanas Sarawak. Nanas Sarawak pun kalau ikutkan kejap. Okey, nanas Sarawak ni tengah, di bahagian tengah ni. Dia satu kategori sebutan pun saya tak pasti. Seyen ke apa ni. Dia still dalam kategori yang maksudnya kategori induk juga, tapi dia jenis Seyen tu. Dan dia besar. Dia sangat besar. Dan dia banyak ditanam di kawasan Pantai Timur. Nama nanas Sarawak, tapi dia banyak ditanam di Pantai Timur. Pelik sikit kan. Satu kekurangan dia nanas Sarawak ni, walaupun kalau tengok daripada sudut kemanisan dia sangat tinggi. 14%, nak bandingkan dengan Morris 14 hingga 17% ni manis. Nanas Sarawak ni masih lagi kategori yang manis, yang sedap dimakan begitu saja. Dan asid sitrik pun kurang daripada banding tapi asid sitrik dia sedikit lebih lah. Ada yang kurang tu kurang lah 0.3, tapi yang paling tinggi 1.2 kemasaman dia tu. Tapi dari satu sudut ni ada satu feedback lah daripada kita baca kan, yang mengatakan nanas Sarawak ni dia susah nak diaruhkan. Aruh ni panggil aruhan ni dipanggil hormon. Hormon ni fungsi dia adalah untuk kita satu tindak balas untuk menghasilkan buah lah, ataupun untuk dia berbunga. Kan nanti pun saya akan cerita jugalah. Disebabkan itulah yang disebabkan susah untuk dia berbuah melalui aruhan tu, menyebabkan dia susah nak dikomersialkan. Sebab apa, bila kita nak cuba hormonkan dia ataupun bila cuba kita buat aruhan, dia tak buah dia tak berbuah sekata kan. Bila tak buah sekata, dia akan berbuah, kata kalau kita tanam sebesar-besar ladang tu, dia sikit-sikit sana berbuah, sini tak berbuah lagi, sana berbuah. So maksudnya bila kita nak buat pengurusan penanaman untuk pemasaran ni, dia agak sukar. So nanas Sarawak ni pun buah yang baik, buah yang sesuai untuk kita makan, untuk kita tanam dan juga untuk kita rasa lah kan, selain MD2 lah. Baik, itu pun saya ringkas juga lah, saya kongsikan. Sebab banyak lagi nak dikongsikan ni, tapi orang kata kita ambil jugalah apa yang kita tahu. Sekurang-kurangnya kita tahu nama pun cukup lah untuk hari ni. Okey, kemudian kita pergi nanas gandul. Nanas gandul ni sebenarnya kalau kita tengok, nanas gandul ni dia lebih kepada nanas tin sebenarnya. Dia lebih kepada banyak, sebab dia sudut kemasaman dia kalau tengok di sini sangat tinggi 0.15 hingga 0.25, dan kemanisan dia agak kurang lah, 8 hingga 12%. Dia lebih sesuai untuk kalau dia lebih banyak ditanam di Johor lah. Kalau nak dibandingkan di kawasan kita ni, di Perak ni jarang lah kita nampak orang tanam nanas gandul ni. Sebab nanas tin ni, nanas gandul ni biasanya dia dihantar untuk diproses untuk buat nanas tin ataupun bagi nanas kaling lah. Kalau kita pergi ke bahagian tin kan, bahagian orang kata bahagian makanan-makanan tin tu, kita nampak dia lychee apa semua kan. So ada satu nanas tu, nanas tin, nanas tu manis lah, dia dah buat campur gula apa semua kan. So kalau tengok sini kegunaan dia kaleng ni nanas tin lah. Okay, apa lagi? Kemudian kita pergi ke nanas Maspine. Maspine ni nanas yang tak ramai tanam. Kenapa tak ramai tanam pun
dia sebab antara faktornya adalah disebabkan jenis nanas ni pokok dia mudah terkena penyakit ataupun mudah mati. Itu antara sebab lah. Dan penanaman dia pun tapi still manis. Kalau tengok daripada sudut faktor dia tu, kemanisan dia 12 hingga 14% dan acidity dia pun kurang. Kan? Segar, masih lagi maksudnya masih lagi boleh diterima lah. Disebabkan tu dia sangat susah lah, pengeluaran dia agak terhad dan kebanyakan nanas ni di Johor. Di Johor. Dan perbezaan dia kalau tengok kat sini tengok dekat gambar ni, mata dia lebih besar daripada nanas yang lain. Tengok dia punya mata dia tu besar sikit. Bandingan ni kalau tengok dekat mungkin kita nampak lah beza dia tu banding buah lain. Betul lah, subhanallah lah kan. Benda-benda macam ni, detail-detail macam ni kita tak tahu. Kita tengok nanas ni nanas aja. Kan, tapi rupa-rupanya ada kriteria-kriteria ada kepelbagaian ni dalam ciptaan Allah SWT. So nanas Maspai ni pengeluaran dia terhad dan dia mudah kena penyakit. Ini orang yang ni lah, saya tak ada pengalaman untuk tanam ni, tapi kebanyakan kita baca, kita dapat tahu sikit adalah nanas Maspai ni mudah dijangkiti lah. Dan susah nak dijaga. Dia boleh tapi susah nak jaga. Kena lebih intensif. Kemudian kita pergi ke nanas Josephine. Josephine ni memang kalau kami kat Bido ni adalah jual kan. Ada satu kedai, kalau daripada Tapah nak ke Bido ni ada satu kedai buah ni memang ada selalu jual nanas Josephine. Kalau kita pergi ke pasar-pasar pun, kalau nanas Josephine ni antara yang menjadi yang memenuhi rak untuk bahagian nanas ni. Sebab Josephine ni dia agak kecil tengok ada gambar tak Josephine? Ada di sini sebelah kiri. Josephine ni kecil, dia besar dia dalam 1 hingga 1.3 kilo tak besar sangat. Kadang-kadang ada orang jual sekilo kalau kita pergi ke kalau dulu kalau kita pergi ke carnival ni, orang jual nanas apa semua ni kan. Biasa nanas Josephine ni antaranya lah. Dia kalau MD2 dengan Josephine ni kira bertanding lah. Dia sama ada orang buat jus untuk ni sama melalui dia guna nanas Josephine ataupun dia guna MD2. Dan Josephine ni kecil sikit berbanding MD2 ni. MD2 standard 1.5 ke atas. Tapi untuk Josephine ni dia kecil je. Dan warna merah tu dia jelas merah jingga-jingga sikit kalau kita tengok di kedai. Dan kemanisan dia memang tinggi. Tengok 16 hingga 17%. Boleh bayangkan maksudnya kalau kita minum TO tu manis lagi, tambah lagi sikit kemanisan dia tu. Tapi dari sudut acidity dia tinggi lah juga, 1.2, 0.5 hingga 1.2. So biasa kita kalau orang kata buah potong ni biasa antara MD2 ataupun Josephine lah. Okay, orang kata Josephine pun boleh, Josephine pun boleh, tak kisahlah, asalkan maksud dia sama. Josephine ni maksudnya dia kacukan. Kalau kenapa nama dia Josephine? Sebab Johor, nanas Johor campur dengan nanas Sarawak, pine tu nanas. So dia kacukan antara dua tu. Saya pun tak pasti nanas Johor ni nanas apa, tapi kita boleh katalah ni satu kacukan nanas. Daripada sudut tahun dia, untuk umur penanaman dia mudah lah berbanding MD2. MD2 mengambil masa 14 bulan. Tapi kalau Josephine ni kurang-kurang 12 bulan untuk dia dapat buah yang matang. Okay. Kemudian Yankee ni, okay, tengok Yankee AC6 ni, Yankee ni orang Selangor tahu. Orang Selangor tahu sebab apa? Yankee ni satu-satunya nanas yang banyak ditanam di Selangor. Di tanah gambut, tanah hitam di Selangor lah. Di area Kelang, Banting. Kawasan-kawasan tu nanas dia memang dipanggil nanas Yankee lah, ataupun dipanggil Selangor Sweet. Nanas Yankee ni. Tapi kenapa nanas Yankee ni tak pernah sampai ke Perak ke ni kan? Dia antara kelemahan dia, antara kelemahan nanas Yankee ni lah. Dia nanas yang berair sikit. Dia agak juicy. Bila dia berair, dia punya ketahanan dia agak cepat. Dia agak cepat, orang kata apa? Cepat masak. Dia cepat masak ni buah dia tak tahan lah. Kan? So dia kena cepat. Maksudnya bila kita dah harvest tu, kita dah tuai tu, maksudnya terus pasarkan. Maksudnya kena cepat lah. Berbanding MD2 ni, MD2 ni sekali lagi kelebihan dia ialah antara kenapa dia dijadikan sebagai satu fokus pasaran antarabangsa dan juga pasaran tempatan sebabkan dia boleh bertahan sehingga 30 hari. Kalau dijaga dengan baik, dengan saiz, diambil dengan umur yang sesuai, umur yang matang dan masih lagi hijau, dimasukkan dalam bentuk dalam kotak
apa semua kan. Dia jaga dengan keadaan yang SOP yang baik, paling lama 30 hari dia boleh bertahan. Kan, itu kelebihan dia. Tapi tak apa, Yankee ni pun bagus, dan kelebihan dia juga ialah pokok ni dia tahan penyakit. Berbanding MD2 ni, nanti kita tengok MD2 ni sangat-sangat manja. Sangat-sangat manja. Nak jaga dia tu memang memang rasanya mungkin ada kawan-kawan dalam ni yang pernah orang kata apa, yang penanam nanas juga kan. MD2 memang kita tahu sangat manja dan perlukan penjagaan yang rapi. Dan kelebihan lagi Yankee ni, dia punya tengah ada M10 dia. M10 dia lembut, boleh makan. Dia ada satu lagi nanas yang boleh makan tengah ni, Crystal Honey. Tak apa, nanti kita tengok. Nanas okey. Kemudian daripada sudut kemanisan pun 11 hingga 14%, 0.6 dan kemasan. So benda ni penting jugalah untuk macam kita nak tahu juga kan kelebihan-kelebihan setiap buah. Kemudian kita terus ke mori gajah. Mori gajah ni seperti biasa, mori gajah ni bila sebut gajah ni kita faham lah. Dia besar. Berapa besar dia? 3 hingga 6 kilo. Boleh bayang tak? 3 hingga 6 kilo. Macam mana buah tu? Besar lah. Saya tak pernah jumpa lah. Setakat ni saya tak pernah jumpa. Tapi kalau kita boleh faham daripada satu sudut, kandungan gula dan juga asid sitrik dia pun lebih kurang macam nanas Morris yang awal tadi kan. Morris awal tadi. So dia sebab saiz lah kalau nak kata tanam kat mana tu, jap. Biasa orang kata apa, di Johor jugalah. Jaranglah kita jumpa di sini. Tapi daripada satu sudut, kalau kita nak masak ke, kalau kita nak membeli untuk buat masak kenuri ke, mori gajah ni sesuai lah. Sebab bila dia kuantiti dia besar kan, so banyaklah isi dia. Sesuai lah untuk kita nak buat, nak memasak untuk orang ramai. Banding Morris ni kan, tu daripada sudut safe lah. Okey, kemudian N36. N36 ni pun nanas yang agak manis. Dan kita jarang jumpa lah sebab pertama nanas N36 ni dia ditanam di Johor lagi satu. Kemudian dia ni lebih dikomersialkan. Maksudnya dia lebih daripada ekspor. Sebab kemanisan dia pun sama 16 hingga 70% dan sangat disukai oleh orang Singapura, orang Timur Tengah. Dan N36. N36 dia macam IOI buat lah kan. Apa di 32 ke apa kan untuk durian kan. Tapi N36 ni saya pun tak pernah jumpa, tak pernah rasa lagi. Tapi kalau ikut daripada apa lembaga nanas, N36 ni lebih kepada ekspor lah. Ekspor. So mungkin kat situlah menyebabkan kita pun tak pernah rasa. Sebab sebab bila sebut ekspor ni dia satu benda yang besar lah, pakai kontainer kan. So nak supply tu bukan senang. Jadi dia kacukan, dia satu lagi N36 ni dia kacukan kepada gandul, nanas gandul tadi, nanas yang gandul dengan nanas Sarawak. Dia kacukan, betul panggil hybrid . Okey. Saya lajukan lagi supaya masa pun agak dah hampir pukul 11. Saya lajukan lagi sebab supaya kita tahu nanas yang terakhir ialah nanas MD2. MD2 ni tengah ni. MD2 ni lah yang kami tanam. Dan dia banyaklah kelebihan dia, dan daripada sudut kemanisan dia kita boleh nampak 12 hingga 18%. Kami punya buah itu, yang buah sulung kami dalam 16 hingga 17 kan, kami punya buah sulung lah. Itu pun buah sulung kami pun dah dicucuk oleh serangga kan. Sebab tu saya cakap lah, memang kena jaga betul-betul untuk buah nanas. Dan kalau kita nak komersialkan pun sama. Sudut acidity pun sama, kurang masamnya berbanding buah lain yang sangat tinggi kemasaman. Itu yang menyebabkan nanas MD2 ni dianggap premium, dan juga orang kata apa, boleh dimakan begitu sajalah. Sebab tu kalau saya makan nanas MD2 ni 2013, waktu tu roommate saya jual. Saya pun tengok kenapa dia jual mahal sangat. Satu bekas dia jual RM12. Bekas yang macam waktu tu 2013, 2014 macam tu, macam baru lagi. Mahal. So saya tengok daripada jauh lah, mampu tengok lah kan. Tapi adalah sekali tu kita duk tengok kan, buka-buka peti ais, nampak duk tengok, sedap kan. Tapi tak nak rasa lah. Adalah akhirnya kawan saya tu pun baik, dia pun bagi rasa. Waktu itulah first saya tukar mindset saya, nanas ni ada yang manis dan tak masam. Dan nanas tu nanas MD2. Okey. So ada lagi 3 jenis lagi sebenarnya, View of Sunset, Madu Kaca dan Keningau Diamond. Yang ni 3 jenis madu ni, 3 jenis nanas ni dia baru lagi, dan kata apa, dia ada pasaran yang tersendiri lah. Nak cerita pun panjang lah sebenarnya kalau kita nak ambil.
Kalau Keningau Diamond ni nanas yang baru tahun lepas ataupun 2 tahun lepas. Dia ditanam di Sabah. Dan dia ada kemanisan dia pun sama, lebih kurang ketinggian sama juga, sama standard dengan MD2. Madu kaca ni di Kelantan, di Terengganu, Pahang, yang itu Pantai Timur. View of sunset ni saya tak pasti dia punya maklumat dia sebab tak apa clear lah kot dia punya ni. So madu kaca ni kalau di Kelantan sekilo boleh sampai RM10 tu. RM10 punya mahal. Kenapa? Sebab lama, 12 hingga 16 bulan. Lagi lama daripada MD2. MD2 tu pun dah rasa lama dah, 14 bulan kan. Tapi madu kaca ni lagi lama, hampir 16 bulan. Maksudnya setahun setengah, hampir setahun setengah. Kan? So lama nak menghasilkan buah dia. So tu antara sebab lah. Okay. Ni juga adalah ni 2 jenis nanas ni yang masih lagi dalam proses untuk diformalkan oleh LPNM. Dan saya antara yang tanam lah nanas Kristahani ni. Kristahani ni sebenarnya dia lebih popular di bahagian Melaka, Negeri Sembilan, Johor, kat kawasan-kawasan tu lah kan. Alur Gajah apa semua kan. Tapi cikgu kami ni dia berguru kat sana jugalah, dia pun bawa balik benih ni. Kalau tengok nanas Kristahani ni memang suluh dia tu memang meriah. Tengok dekat tangkai dia tu. Kan? Dia keluar banyak kan. Sampai kami pun kalau di kebun kami tu, cikgu kami punya kebun tu MD2 sampai berguni-guni kan. Dia punya suluh dia kan. Pemurah orangnya, pemurah pokoknya. Berbanding MD2 ni dia agak kedekut sikit. Dia keluar sikit kan. Kristahani ni satu kelebihan dia kecil juga dan dia sangat crunchy. Manis pun sama juga. Manis pun masih sedap untuk dimakan. Dan yang best ni ialah tengah dia tu, empulu tu boleh makan. Maksudnya kalau kita nak buat tu tak payah nak kalut-kalut nak potong empulu, boleh terus makan je. Dan dia crunchy. Lagi satu nanas yang latest ni, nanas cobek. Nanas cobek ni orang Kelantan suka. Dia tanam kat Tumpat dengan Kuala Kerai. Kenapa nanas cobek? Ni dia. Ni nanas cobek. Sebab apa? Sebab nanas ni kita hanya perlu cobek je kat mata dia. Dia boleh makan macam tu. Yang ni mungkin kita pun pelik lah. Sebenarnya kalau ikutkan dia punya bentuk dan rupanya nampak macam sama sikit dengan Kristahani. Itu yang daripada struktur buah tu lebih kurang sama. Tapi Kristahani ni tak setakat kami buat ni, kami tak pernah lah try mencobek-cobekkan dia kan. Mungkin macam susah sikit nak cobek sebab dia keras juga. Tapi nanas cobek ni kalau di Kelantan memang popular lah. So nanas ni pun sedang meningkat naik lah dan boleh dikomersialkan. Tapi kekurangan nanas cobek ni dia agak berair. Bila berair ni susah lah untuk kita komersialkan di pasaran antarabangsa. Dia mungkin pasaran tempatan, kawasan sekitar sesuai lah sebab dia lebih tahan kan. So ni satu lagi jenis nanas yang kita belum tahu, mungkin ada yang dah tahu tapi sedang meningkat naik. So kita boleh tengok hampir 14 jenis nanas yang ada di Malaysia yang kita boleh rasa insya-Allah dan yang kita pun boleh tanam insya-Allah. Okey. So ini apa yang saya sudah terangkan lah, kemanisan dia dan juga kemasaman. Mungkin juga ada orang kata ni view of sunset . View of sunset ni menariknya ialah kandungan dia agak tinggi, 14.9%, hampir 15%. Dan juga nanas madu kaca pun sama, kemanisan dia sama. Maksudnya kita dah berada di satu keadaan yang mana buah nanas ni dia manis. Dia manis dan orang kata boleh makan macam tu saja kan. Kalau dulu-dulu kita tak boleh bayang macam mana kita nak makan nanas. Lalu kita makan dengan kicap ke kan, makan dengan gula ke, cicah dengan kicap, cicah dengan asam, cicah dengan rojak kan. Tapi nanas MD2 ni kita boleh makan tanpa asam dan memang sedap kan. Memang sedap insya-Allah. Okey, baik. Sekarang ni kita bergerak kepada khasiat dia. Okey, khasiat nanas secara keseluruhan. Secara keseluruhan dia. Ini saya ambil daripada lembaga perindustrian nanas jugalah. Kelebihan dan khasiat dia. Apa khasiat dia? Yang pertama, kita tengok kat sini melancarkan peredaran darah, meningkatkan sistem pertahanan badan, mengurangkan keradangan, mempercepatkan proses penyembuhan, mencegah kanser, meningkatkan kekuatan tulang,
melindungi daripada penyakit kardiovaskular, membantu penghadaman. Okey, so kalau kita tengok ni Australia pun sedang berlakunya ataupun sedang menggunakan buah nanas ini sebagai kajian untuk ubat kepada COVID coronavirus kan. Masih dalam bentuk kajian, masih dalam bentuk kajian, bukan lagi ada yang penemuan yang solid lah. Tapi disebabkan apa? Sebabkan buah nanas ni ada kandungan yang boleh membantu kita menguatkan sistem pertahanan badan. Pertama sebab dia ada apa? Sebab dia ada vitamin C itulah. Vitamin C ni dia boleh jadi satu komplement ataupun satu tambahan untuk badan kita mendapatkan imunisasi. Selain macam itulah, maksudnya kalau kita nak demam ke nak ni kan, dia kuatkan sikit badan kita tu supaya tak demam kan. Tapi bukanlah bermaksud dia menjadi penawar. Kena ada beza tu, kena ada beza kan. Sebab makanan vitamin-vitamin ni adalah makanan tambahan, makanan tambahan. Dia bukan boleh menjadi ubat, tapi dia menjadi makanan tambahan untuk menguatkan badan kita. So kalau saya nak terangkan satu-satu ni memang banyak lah melancarkan kepada darah-darah, tapi kita nak balik kepada kandungan. Apa kandungan-kandungan yang banyak di dalam buah nanas tu yang menyebabkan membantu badan kita. Yang pertama vitamin C lah. Vitamin C ni dia membantukan menyembuhkan luka atau cedera di samping penyerapan zat besi ke dalam saluran darah. So maksudnya banyak, kalau nak bandingkan vitamin C ni kalau tak salah saya lebih banyak daripada buah-buah limau yang lain. Nanas ni lebih tinggi vitamin C dia daripada buah lain. Itu antara kelebihan dia. Kemudian sebab tu ada, kalau tengok di mana saya tengok itu tak sempat nak ambil gambar dia. Ada satu orang kata apa, cadangan ataupun satu recommendation lah kan, untuk kita ambil satu hari ni beberapa gram. Asalnya 500, asalnya 300 gram kot sehari untuk buah nanas ni untuk diambil sebagai satu makanan tambahan. Sebab dia ada kelebihan-kelebihan yang saya akan sebut ni. Kemudian vitamin B, dia ada membantu proses penghadaman dan melicinkan proses pencernaan dalam usus. Yang ni pun nanti kita akan tengok siapa yang tahu kelebihan ni, dia akan gunakan kelebihan ni. Untuk terutamanya bagi haiwan ternakan ataupun ayam. Ayam kampung. Kita akan tengok sekejap lagi. Kita akan tengok satu produk yang menggunakan kelebihan nanas ni untuk produk dia yang lain. Kemudian vitamin B3, niacin mengawal sistem penghadaman agar sentiasa sihat, dan juga potasium dan sodium ni mengawal imbangan air dalam tubuh badan. Dan yang terakhir ni yang sangat penting dan tidak ada di dalam mana-mana buah yang lain kecuali hanya di nanas. Kerana apa? Dia mempunyai satu enzim bromelain. Ini je yang ada. Dalam buah nanas je ada. Tak ada buah lain, tak ada. Setakat ni saya tahulah. Saya baca-baca ni, buah nanas je ada bromelain. Itu kenapa, apa fungsi dia? Dia mengawal pembekakan ataupun mengawal bengkak dan juga jangkitan dan menghalang berlakunya pembekuan darah. Okey. Inilah yang kelebihan buah nanas ni yang ada. Okey, bromelain saya nak fokus kepada bromelain je. Bromelain ni satu enzim yang ada dalam buah nanas yang mana dia berfungsi untuk mencegah bengkak. Itu dia mengelakkan daripada pembentukan darah. Maksudnya darah tu terkumpul, dia jadi pecah kan. Itu radang. Bromelain ni banyak digunakan untuk perubatan lah dan juga kosmetik. Perubatan ni lebih kepada untuk menghancurkan ataupun untuk mengurai protein-protein yang tak baik lah dalam badan ataupun dalam proses perubatan. Dan begitu juga dalam kosmetik. Kosmetik ni saya tak sempat nak cari, tapi ada beberapa produk dalam pasaran kita yang dibuat oleh orang tempatan kita juga, digunakan krim-krim untuk kecantikan kulit. Itu kelebihan. Dan kimia yang digunakan itu daripada nanas, iaitu bromelain tu. Okey, nanti boleh tolong Google ataupun tolong carilah. Kalau kita nak jual pun boleh kan. Kalau kita nak jual sebagai produk, produk untuk kita punya bisnes pun boleh, tak ada masalah. Dan yang bromelain ni dia paling banyak, walaupun kalau ikutkan bromelain ni memang ada je di setiap bahagian pokok nanas, di setiap bahagian buah nanas ni. Sama ada di kulit dia, di dalam isi dia, dalam empuluh dia, sisa-sisa dia pun ada bromelain. Tapi di bahagian paling banyak ia ada di bahagian empuluh dia, bahagian tengah dia. Sebab tu kalau macam saya masa saya belajar dulu,
Selalu pakcik-pakcik lah, pakcik-pakcik orang veteran ni selalu kita dah potong buah nanas ni, dia ambil bahagian tengah. Kita pun pelik lah kan, kenapa tak ambil isi. Dia kata bahagian tengah ni bagus untuk jantung. Oh okey kan. Tapi bila kita tengok kajian sains, betul juga. Bahagian tengah ni dia antara bahagian yang paling banyak kandungan bromelain yang membantu untuk kesihatan kita. Tapi masalahnya bahagian tengah ni kadang-kadang keras kan. Kadang-kadang dia keras. Kalau kita nak makan tu kita kena kunyah kuat sikit kan. Kadang-kadang tak boleh nak makan pun. Kadang-kadang apa yang kita boleh buat, kita macam makan buluh lah. Kita makan buluh pula, sorry. Makan tebu, minta maaf. Tebu kan, kita kunyah, kita ambil rasa dia kan, ambil jus dia tu kan. Itu pun boleh cara jugalah. Okey, ni saya cakap ni, saya buat kajian, bukanlah kajian, orang kata buat research sikit lah. Sebenarnya di Johor ada satu pekebun ni ataupun satu pengusaha nanas ni, dia bermula dengan menanam nanas juga, dan pada masa sama dia juga menternak ayam. Menternak ayam, dia punya produk dia kalau boleh Google nanti, yang benda ayam organik Akina. Dia lah yang pengusaha ni adalah orang Cina, tapi dia punya Akina ni dia ambil perkataan daripada bahasa Arab lah. Maksudnya apa Allah lupa dah. Tapi ini berdasarkan apa yang ditulis lah dekat Facebook dia, page dia. Boleh Google Akina ni. Dan kebanyakan kalau pasaran yang besar-besar ni memang ada di bahagian frozen tu, ada dijual ayam organik Akina. Apa yang best sangat ataupun apa yang istimewanya ayam organik Akina ni ialah dia makan sisa-sisa nanas. Ataupun dia makan makanan yang diambil ekstrak enzim bromelain tadi, dijadikan sebagai sumber makanan dia. Ini yang menarik ni sebenarnya. Dia maksudnya pemakanan dia tu dia tak pakai dia tak pakai antibiotik ke apa. Dia ada kan, dia punya kimia-kimia yang digunakan untuk jaga ayam daging ni kan, untuk memastikan ketahanan dia penyakit apa semua kan. Tapi kelebihan kepada ayam Akina ni, dia makan nanas je. Dipanggil ayam nanas pun dipanggil juga kan. Dia ayam nanas. Sebab apa? Sebab dia memantulah, cantik. Malah kalau tanya kawan-kawan kita di Perak ni pun, kalau siapa yang bela ayam kampung asli ke, ayam kampung kacuk ke, kalau dia makan sisa nanas ni, ayam ni nampak cantik kan, nampak cantik daripada sudut bulu dia bersinar lah, berkilat kan, cantik. So mungkin ataupun berdasarkan kajian mereka ni, memang antara penyumbang ataupun antara penyebab kenapa ayam ni dapat manfaat ni adalah disebabkan kandungan bromelain yang membantu penghadaman ayam. Dan ada orang katalah berdasarkan ni dia punya testimoni lah, kata ayam organik ni lembut. Disebabkan dia makan buah nanas ni lah, lembut. Kita pun tak tahulah, mungkin boleh cubalah, harga pun mungkin mahal kot kan. Tapi nak kata kat sini lah, mungkin boleh tuan-tuan dan perempuan boleh juga cuba kan, kalau kita nak buat integrate lah kan. Di samping kita, sebab nanas ni dia lama kan, hampir setahun lebih. So mungkin pendapatan sampingan kita boleh bela ayam kampung, sebab ayam kampung asli, ayam kampung kacuk pun ada pasaran yang tersendiri kan. So kita boleh utilize ataupun kita boleh gunakan sisa-sisa nanas ni sebagai makanan dia. Tapi of course lah, dia akan susah juga kita nak dapat sisa-sisa ni nanas ni, sebab bukan sentiasa ada nanas kan, bukan sentiasa ada buah. Tapi mungkin boleh jadi satu, orang kata satu idea lah kan, untuk kita gunakan tanah yang tersedia ni, tanah yang kita ada, buat sampai baik kan, kita usahakan berbakti pada tanah kita, insya-Allah. Okey, ni kelebihan dia okey. So ini purata kadar nutrisi lah, yang ni setiap 100 gram ni. Ini dia punya banyak lagi yang Allah bagi. Ini satu benda yang baik lah untuk kita pertama memberikan semangat kepada kita untuk tanam, dan juga pada masa sama untuk kita makan lah, untuk kita makan buah-buahan tempatan kita, insya-Allah. Okey, kelebihan yang lain, kita dah nak sampai kat hujung-hujung dah. Sampai 11.30 patutnya dah habis dia. Kita nak soalan Okey. Teruskan. Okey. So sepatutnya antara nanas ni adalah cara mudah untuk kita mencegah serangan gaut lah. Kita tengok ini KKM yang share, saya pun cari dekat KKM, Kementerian Kesihatan cakap dia bagi cadangan lah, mengatakan bahawa
untuk kita mencegah diri daripada serang gaut ni juga kita bagus untuk kita makan nanas, pegaga, lemon, halia kan. So nanas ni boleh membantu kita. Kemudian kalau kita yang nak masak-masak ni kan, tak tahu lah orang lama, rasanya orang lama-lama tahu. Bila kita nak melembutkan daging ni, biasa kita akan guna nanas. Kan? Ni cara dia lah. Kita potong, kita bersama dengan empeluh dia, kita kisar isi dia dengan empeluh, kemudian kita lumurkan dan perapkan daging tu sekitar 30 hingga 40 minit, maka daging tu lebih lembut. Sebab tadilah apa fungsi dia ialah sebab bromelain tadi, enzim bromelain tadi yang menyebabkan daging itu jadi lembut. Sebab daging ni kebanyakan dia protein. Bila bromelain datang, bila bromelain ni dia memutuskan rantaian protein tu lah. So menyebabkan daging tu jadi lembut. Kan? Okey. So yang terakhir, yang kedua, second slide, yang slide yang kedua yang terakhir ialah tentang ni kita tengok negara kita telah menyumbangkan ekspor di banyak negara, dan 4 variety inilah yang paling banyak diekspor lah, sama ada N36 yang saya sebut tadi, ada MD2, kemudian Josephine dan juga Morris. Sebenarnya menentukan dia bagus untuk ekspor ni macam tadilah saya cakap, dasar ketahanan buah tersebut. Kan, kalau kita nak hantar berbulan-bulan pakai kontainer kan, kalau buah tu cepat masak, rugilah nanti kan. So kita kena, so MD2 ni dikacuk, dia diberikan kacukan tu sampai tahap dia boleh bertahan selama 30 hari. So Singapura, Japan, China, negara Timur Tengah, Arab Saudi, Tunisia dan Amerika Syarikat. So maksudnya kalau kita ni betul-betul serius, maksudnya kita ada tanah yang berhektar-hektar ke berekar ke, ataupun ada modal yang banyak, bolehlah kita berusaha untuk ke arah tu. Okey. Kemudian selain daripada buah dia dan pokok dia, kita boleh dapatkan manfaat daripada sisa dia. Sisa dia ni mungkin tak popular sangatlah di Malaysia ni sebenarnya. Sebab pertama mungkin daripada satu sudut ni ialah pengumpulan sisa dia mengambil banyak kos, dan juga pemprosesan sisa tu pun banyak kos juga sebenarnya. Antaranya ialah kalau tengok industri komposit. Untuk pengetahuan, asalnya di UPM ada student ataupun ada kajian yang dia buat drone yang helikopter kecil tu kan, ataupun orang kata drone lah yang ada kamera tu kan. Dia pakai sisa nanas je. Dia pakai komposit nanas tu, dan dia buat satu macam adalah kertas jugalah. Dia macam dia punya bilaan dia tu menggunakan menggunakan komposit nanas, sebab dia lebih ringan. Dia macam kertas jugalah, tapi dia ada kelebihan dia. Kemudian industri makan haiwan. Makanan haiwan ni banyaklah kita guna untuk lembu, tapi nak proses tu kena hancurkan dulu macam mana kan. Kemudian untuk ayam pun ada kita guna juga. Kraft tangan, kalau kraft tangan ni biasa tisu, kotak tisu, dan juga industri tekstil. Tekstil ni kalau salah saya ada orang buat baju, dia sisa nanas tu, maksudnya daun-daun dia tu dia buat benang, jadikan benang, kemudian dibuat baju. Mungkin kat Malaysia ni tak popular sebab pertama harga dia mahal lah. Bila baju tu dijual harga dia mahal, tapi mungkin di negara-negara Eropah pasaran dia sangat tinggi. Yalah, sebab kita tahu Eropah ni ataupun negara-negara maju ni, mereka sangat suka sangat suka produk-produk yang boleh di-recycle. Maksudnya produk yang digunakan dengan bahan organik lah berbanding bahan kimia kan. Sebab baju-baju kita ni semua daripada bahan kimia kan. So tapi of course lah, bila dia melalui proses yang banyak, maka harga dia akan jadi mahal. Dan industri kertas, industri kertas pun ada, pun sama jugalah, banyak digunakan. So apa impak dia? Mesra alam, peningkatan pendapatan dan sumber tambahan pendapatan. So benda ni sebenarnya di Malaysia ataupun di kebanyakan tempat masih lagi belum membesar lah kan, sebab dia memerlukan kos. Macam contoh tadi tu, ayam Akina tadi tu pun dia perlukan, selain kebun dia tu, dia perlukan satu lagi kilang ataupun makmal untuk memproseskan hasil nanas tadi tu, buah nanas tadi untuk mengeluarkan ekstrak bromelain tu kan, untuk dijadikan sebagai makanan ayam. So itu pun satu kos kan. So benda ni dia memerlukan kos lah. Cumanya kalau kita serius, insyaAllah
memang ada pulangan yang baik dan ada orang kata apa, ada ruang lah, ada peminat dia yang tersendiri, insyaAllah. Jadi rasanya itu sahajalah untuk siri yang pertama, tentang kelebihan nanas, buah-buahnya dan juga apa manfaat yang kita boleh dapat daripada buah nanas. Dan insyaAllah akan disambung kepada cara penanaman dia pada siri yang akan datang minggu depan insyaAllah. Dan rujukan saya macam biasa, saya rujuk kepada Lembaga Penyiasatan Nanas, LPNM, dan juga mentor saya lah, Encik Fauzi dan juga rakan-rakan yang rakan-rakan kongsi saya, Encik Asyari dan juga Encik Hafiz, dan juga bacaan-bacaan tambahan di website lah. Sebab pandangan saya pun pengalaman baru 2 tahun kan, so saya memang banyak belajar daripada kawan-kawan, daripada cikgu-cikgu, daripada guru-guru saya lah jugalah, untuk berkongsi insyaAllah. Wallahualam, itu sahaja insyaAllah. Jadi sebelum soalan saya serah semulalah kepada Puan Pengurus Majlis insyaAllah. Okay. Terima kasih. Alhamdulillah kita dah hampir ke penghujungnya. Terima kasih banyak-banyak Cik Aziz. Rasanya banyak sangat yang kita dapat tahu info-info, dan kita ada buat recording. Nanti insya-Allah kita akan rakaman ini kita akan letak di Awan Channel Jadi boleh siapa-siapa nak rujuk, sebab tadi terlalu banyak info-info yang orang kata ramai yang tak tahu kot lagi. Jadi sekarang sampai masanya untuk kita nak buat Q&A. Saya rasa cadangan saya adalah mohon Encik Aziz baca di grup chat dan terus jawab untuk menjimatkan masa. Boleh Encik Aziz? Daripada yang pertama tu daripada Puan Mina. Jambu nanas dibelah 4 tidak akan dapat kualiti yang sama dengan nanas asal. Mohon pencerahan. Mungkin Encik Aziz boleh nampak ke yang kolom chat? Okey. Maknanya baca dan terus jawab. Boleh Encik Aziz? Okey, baik. Okey, jambu nanas dibelah 4 kan? Okey. Secara ni saya pun tidak pastilah sebenarnya. Adakah bermaksud kepada kualiti buah ke ataupun kualiti benih. Tapi sekiranya merujuk kepada kualiti benih, kita boleh jugalah, maksudnya kalau penjagaan yang baik, kita boleh dapat benih yang saiznya 1 kaki. Tapi pengalaman kita memang betul apa yang dikatakan oleh puan tadi, memang buah dia kadang-kadang ada terlalu kecil kan. Dia kadang-kadang mengambil masa yang lebih. Sekurang-kurangnya patut 6 bulan, tapi penghasilan dia tu tak begitu baik kan. So nak kata kualiti tu, kalau nak kata kualiti, still dia masih lagi benih yang sama. Maksudnya kalau benih nanas tu MD2 lah kan. Nak kata dia akan terhasilnya apa, dia bukan macam pokok kelapa lah. Pokok kelapa, contoh pokok kelapa matak kan, dia generasi yang pertama sahaja adalah menghasilkan buah yang paling baik. Maksudnya itu saja buah yang kita. Kemudian bila dia terhasilnya anak benih yang kedua tu, dia dah jadi kategori lain lah, dah jadi generasi lain dan tak sesuai lah untuk dikomersialkan. Itu mungkin betul. Tapi untuk MD2 ni, kalau daripada sudut kualitinya masih sama, tapi mungkin daripada sudut saiz dia ataupun penjagaan dia mungkin berbeza. Yang tu boleh saya cakap lah. Pengalaman kita memang betul, ada yang hidup, ada yang tak hidup bila kita tanam sukuan ni ataupun bila dia bulan 4 ni. Tapi yang kita pasti ialah jambul sememangnya boleh menghasilkan benih dia. Itu dan even kat depan rumah saya pun saya ada buat. Dan daripada satu sukuan tu, daripada satu bahagian tu boleh menghasilkan dua benih. Cumanya kita kena tengok jugalah kawasan tu kan. Kadang-kadang dia rapat sangat, kadang-kadang saiz dia tak cantik lah. So kadang-kadang pandai jaga dan kena baja juga ya. Okey. Baik, okey. Next soalan. Next ialah sorry. Saya baca Oji Puan Oji. Ataupun baja apa yang terbaik untuk pokok nanas. Baja ni tak ada yang terbaik, bukan tak ada yang terbaik, of course lah. Dia ada baja premium yang mahal sikit apa semua kan. Tapi bagi kita yang ni, kita kena faham daripada sudut kandungan baja tersebut. Maksudnya kena ada istilah 16-16, 15-15-15, 12-12-36. Itu sebenarnya itu adalah menunjukkan kandungan baja tersebut, kandungan nutrien ataupun kandungan apa bahan-bahan yang diperlukan pokok. So sekiranya kita faham tentang, nanti kita akan belajarlah apa bahan-bahan tersebut. Tapi kalau kita tengok daripada situ,
bila kita faham bilangan tersebut, insya-Allah kita pakailah baju apa pun dan penggunaan dia mengikut SOP yang telah ditetapkan, insya-Allah dia akan menghasilkan buah yang baik dan pokok yang baik, insya-Allah. Untuk brand kami untuk brand ni pelbagai lah, ada Yara, ada Novik apa nama, kemudian ada baju daripada Lembaga Nanas, banyak. Tapi biasa yang digunakan berdasarkan kajian mentor kami lah, kajian kami tumpang ilmu daripada dia mengatakan baja yang daripada brand Yara, ini bukan promotion ke apa, tapi baja daripada brand Yara, Y-A-R-A, Yara, baja ni agak mahal sebenarnya. Dia boleh memberikan hasil buah yang lebih manis, yang lebih baik daripada baja lain. Itu yang saya boleh cakap lah. Nak kata baja lain lagi bagus ke apa tu, itu pengalaman yang masing-masing lah. Tapi saya mencedok sedikit ilmu daripada mentor saya ni. Dia mengatakan baju Yara, brand Yara ni antara yang baik, walaupun kandungan dia sama je dengan sama ada 15-15, 15, 16-16, insya-Allah. Itu saya boleh jawab. Okey. Bacaan pH tanah yang sesuai untuk tanaman nanas. Okey. Kalau dia ada dua jenis tanah kan. Kita tahu tanah mineral, tanah yang kat Perak ni tanah mineral lah kebanyakan dia. Kemudian tanah gambut. Tanah gambut ni tanah di Johor kan, tanah hitam-hitam tu kan. Biasanya kalau pH yang sesuai, dia tak terlalu asid dan tak terlalu alkali. Maksudnya tidak terlalu ekstrim tinggi asid, tak terlalu ekstrim tinggi alkali. Maksudnya lebih kurang 6.5 kalau salah tolong betulkan, dalam 6.5 hingga 7.5 lah, macam tu lah, dalam kadar yang begitu. Untuk pH tu kita boleh check, kita punya pH tanah kita lah. Okey, itu jawapan dia. Okey, jambul cantik buat hiasan halaman boleh, tapi kalau jambul yang betul sebulan pun dah kering kan, so dia tak kan. Tapi kalau jambul, okey. Betul ke jika nak jadikan sebagai penawar penyakit nanas kena dimakan bersama empelunya? Ya, macam apa saya yang kongsikan tadi. Betul lah tu. Maksudnya bukanlah penawar kepada penyakit. Kita kena faham jugalah. Sebab kadang-kadang saya takut juga nak cakap penawar ni. Sebab boleh jadi dia memberikan penawar, tapi boleh jadi dia hanya tambahan. Kan? Tapi nak kata empelunya tu betul lah. Memang bahagian empulu ni di antara kandungan yang tertingginya adalah bromelain. Bila kita faham di situ, mungkin bila kita makan tu mungkin dia akan memberikan kesan yang baik lah kan, berbanding kita makan isinya kan. Tapi macam saya cakap lah, empulu ni biasanya keras, biasanya dia susah nak dikunyah. So dia kalau dapat makan sekali tu kira okey lah, bagus juga. Okey, kemudian tinggi juga kandungan gula, yang betul tinggi. Okey, baik, terima kasih sama-sama. Tanaman nanas 1 ekar boleh tanam 29,000 pokok ke? Okey, itu saya tak sebut lagi, tapi insya-Allah saya akan sebut minggu depan, siri kedua. Biasanya, okey, untuk 1 ekar kita tanam 12,000 hingga ke 16,000, bergantung kepada pertama struktur tanah tu. Kalau tanah rata, okey. Kalau tanah dia berbukit sikit ke apa semua tu, mungkin ada cara tersendirilah. Kadang-kadang ada tanah yang melendut tu pun, kadang-kadang tanah yang melendut tu tak sesuai untuk ditanam sebab dia bertakung air. Macam saya cakap tadi, MD2 ataupun jenis MD2 ni, tanah yang nanas yang agak manja ni, dia tak suka air. Dia tak suka air. Nanas ni satu benda dia tak suka air. Dia bukan tanaman lain, tanaman sayur ke apa kan. Sebab kita kena siram. Nanas tak payah siram. Sebab memang dia ada satu kelebihan dia, yang mana dia boleh dia ada sumber-sumber air yang dia boleh dapat, sama ada daripada celah dia ataupun embun lah, sudah pun mencukupi. Malah ada orang cakap sampai 2 bulan. Sampai 2 bulan pun tak perlu, kalau kemarau sampai 2 bulan pun barulah kita boleh siram dia. So punyalah hebat. Okey, 1 ekar hingga 12,000 hingga 16,000 lah. Bergantung kepada cara kita menyusun lah. Sama ada batas tu kita isi dalam 2 baris. Bergantunglah, dia bergantung. Tapi kalau kita berdasarkan Lembaga Nanas, memang orang kata sepadat-padat yang mungkin, paling banyak 16,000 ataupun 17,000. Lebih daripada tu kita kena tanam inilah, lebih sikit daripada tu. Okey. Kemudian terima kasih sama-sama. Ada petua mengatakan sapu kabat pada daun boleh cepatkan buah besar. Adakah kesan sampingan pada buah? Wallahualam, kalau sapu kabat ni wallahualam, tapi kita boleh faham kalau kabat ni digunakan untuk
menyebabkan pokok terberbuah? Ya, betul. Sebab kabat ni memang ada kandungan yang ataupun dipanggil sebagai, dia ada kandungan yang boleh dikatakan sebagai satu hormon lah untuk pokok tu bertindak balas dan dia mula berbunga, untuk mula berbunga. Untuk dia kata berbuah besar ni wallahu alam. Mungkin kalau ada kawan-kawan ataupun ada veteran yang boleh bantu, boleh juga kesan sampingan wallahu alam. Tapi nak kata kalau orang kita tengok pengusaha-pengusaha nanas ni, dia letak kabat ke, dia letak cair dipanggil sebagai ethyl panggil ethyl, itu semua hormon. Hormon ni bukan kita faham bahasa Melayu kita lah, kita cucuk hormon ke, bukanlah. Hormon ni dia lebih kepada satu kimia yang mempercepatkan proses pendebungaan. Kenapa pentingnya hormon ni? Sebab kalau kita tanam satu batas kan, takkan kita nak tunggu setiap pokok tu berbuah sendiri kan. Kalau kita buat komersial lah ni, kita nak berniaga lah. So kita perlukan satu batas tu ataupun satu bahagian tu berbuah serentak. Bila kita nak berbuah serentak ni, kita nak hormon dia. So bila pokok tu cukup umur 35 daun ke atas, maka kita beli hormon dia, dan selepas 3-4 bulan dia akan berbuah serentak. So mudahlah untuk kita tuai dia. Itu saja. Wallahu alam. Ada soalan lagi? Kan? Okey, terima kasih. Padat dia punya pengisiannya. So kita sampai ke penghujungnya. Sebelum penutup, kita mengakhiri program pagi ini dengan yang saya ingin berkongsi. Orang-orang muda, bukan orang muda je boleh ber-TikTok. So kita pun boleh, makcik-makcik pun boleh. Jadi di sini saya ingin kongsikan sebuah video bertajuk "Muh Kita Buat Jus Nanas Homemade", di mana yang bahasa suara yang digunakan adalah orang kata jus nanas ni versi Perak lah kot, sebab cakap orang Perak. Jom kita saksikan. Okey, mula-mula untuk nak buat air nanas ni kita kenalah potong, buang kulitnya. Buang kulit dia sampai habis. Potong. Udah siap tu, ada lagi satu kerjanya. Buang dia punya hidung, kata dia orang Perak. Buang hidung dia supaya tak tajam lidah sebenarnya. Kata dia gatal lidah. Jadi buang dia punya yang macam ada, inilah macam bulu hidung pun ya. Lawak pula dah siap. Dah kita buang dia bulu hidungnya tadi. Kita belahkan nanas tu sebanyak belah 8 Satu, belah 8. Sebenarnya nanas ni saya buat separuh je, setengah nanas je. Jadi tak adalah buat sampai sebiji, takut banyak pula Yang sebaiknya nanas ni yang betul-betul masak kena pandai carinya. Yang ini macam mudah sikit. Apa yang ada lah. Apa yang ada kita buat. Jangan lupa buang pulau tu. Buang satu-satu. Udah buang pulau tu, kita recek-recekkan. Kecil, ambil 4 bahagian daripada yang kita belah-belah tadi. Saya buat separuh pula lagi. Setengah daripada benda tu tadi. Sebelum kita nak blender, kita kena basuh dulu blender kita. Yalah. Mana hidup Kalau tidak, blender tu sat ni ke benda kita blender. Cabai lah. Kadang yang orang Kuala ni suka buat laksa, orang Perak suka buat laksa. Ikan lah, nanti takut hanyut. Jadi yang sebaiknya, tipsnya adalah blender dulu daun pandan. Tak banyak, 2 lem pun cukup lah. Sebab nak hilangkan bau. Basuhlah dulu koma. Sekarang koma
Panteh campur dengan nenas apa kebah sebetulnya dah jadi warna hijau dengan kuning. Oi. Ingat tu, daun pandan adalah untuk nak buang bau blender. Masukkan 2 sudu makan tau. Gula kasar. Campurkan. Kalau rasa nak manis, kalau nak warnanya lawa sikit, bubuhlah. Rumah teman ni dah tak ada pewarna merah. Jadi teman gunalah sirap sikit. Nak bagi cantik sikit. Kemudian masukkan air sebanyak 1,5 gelas. Mula 1 gelas, lepas itu setengah gelas lagi. Dah siap, Homo blender lah. Blender agak-agak dalam berapa seminit ke. Kalau nampak dah hancur tu bolehlah stop kan ya. Sekarang kamu carilah mana-mana jak ke jak air ya. Ambil tapihkan yang blender tadi tu, hasil blender tu. Tapih, jangan tak tapih. Tapih tau. Bolehlah kau letak dalam gelas tadi, letaklah air batu. Lepas tu tuang yang jus yang kita buat di air yang kita buat. Dah siap. Okey, dengan berakhirnya video tersebut, maka berakhirlah program kita hari ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih banyak-banyak kepada Encik Abdul Aziz Isa yang banyak sangat memberi input kepada kita. Tapi jangan lupa ya, kita ada lagi satu siri lagi di minggu hadapan pada hari dan waktu yang sama. Moga program ini dapat memberi manfaat pada kita semua peserta dan seterusnya dapat menghijaukan juga halaman dengan tanaman kayangan ini. Kalau dulu orang kayangan susah, sekarang ni belakang rumah kita. Kalau kita tanam belakang rumah kita dah boleh dapat. Jadi saya akhiri dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terus ambil gambar terus. Oh, okey, minta maaf. Okey. Ada laporan. Tolong tangkap gambar. Cik Aziz, nanti dulu ya, jangan keluar lagi. Semua tolong onkan video. Kita tengok gambar peserta-peserta kita. Senyum-senyum. Cik Aziz tengok semua makcik-makcik je ambil gambar ni. Tolong siapa tolong tangkapkan. Okey. Saya ambil ya. Okey, terima kasih. 1, 2, 3. Okey. Satu lagi. 1, 2, 3. Okey, senyum semanis nenas. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada anak anda Aziz. Waalaikumsalam. Terima kasih semua yang mendengar. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Bye. Terima kasih orang Perak. Kita kongsi sama. Ada daripada Selangor, daripada Negeri Sembilan bersama kita ya, Awan. Terima kasih. Okey, terima kasih. Terima kasih Kak Anis. Terima kasih. Batas screen kena bawa ni. Ada link meeting. Tekanlah. Mana tekan mana?